Hari ini kita nak bercakap tentang perkhidmatan penghantaran makanan ataupun food delivery yang bukan saja eksklusif kepada golongan Adam ataupun golongan lelaki, tetapi golongan wanita juga sudah mula menceburi bidang kerjaya ini disebabkan prospek dan juga peluang kerjanya semakin bercambah khususnya dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ketika ini. Untuk bercakap lebih lanjut tentang pengorbanan penghantar makanan wanita sepanjang bulan Ramadan ini, jadi kita menghargai jasa dan juga sumbangan mereka juga. Kita bersama dengan Cik Marsinah Sharif dan juga Cik Aina Nadirah binti Isa. Assalamualaikum, selamat pagi Aina dan juga Marsinah, apa khabar? Okey, terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Katanya Marsinah dah 3 tahun. Ya. Aina baru berapa bulan? Dalam 6-7 bulan. 6-7 bulan. Okey, tapi kita start dengan Marsinah dululah. Selama 3 tahun ni kan, pengalaman sebagai rider food delivery ni kan, yalah mungkin orang kata tak sangka wanita yang join ataupun wanita yang hantar makanan. So, pernah tak Marsinah menerima macam persepsi ataupun tanggapan yang terkejut ataupun tak percaya? Okay, sebenarnya bidang yang populariti oleh kaum lelaki lah sebenarnya. Tapi tak ramai pun rider wanita menceburi kan. Cuma dalam walaupun tak ramai tapi still ada lah. Still boleh memberi saingan lah kepada kaum lelaki dalam bidang ni. Okey Aina, seronok tak kalau kita jadi food delivery ataupun rider food delivery? Mungkin boleh cerita sikitlah experience jadi penghantar makanan. Alhamdulillah lah, rasa seronok lah. Dia bermula sejak saya join management dalam satu syarikat penghantar. Dan kita sendiri nak kena rasa macam mana pengalaman jadi rider ni, terutamanya rider wanita, sebab macam Cik cakap lah, selalunya dimonopoli oleh pihak lelaki. So sekarang ni kita nak buktikan yang kami ada. Kami rider wanita ada. So bila join ni baru tahu dia punya susah payah, dia punya struggle apa semualah. Dan pengalaman tu mengajar saya yang sebenarnya kita wanita pun kita boleh jadi sebahagian daripada orang kata profession yang dimonopoli oleh lelaki. Okey, boleh bersaing juga. Boleh bersaing juga. Kita lasak. Kalau Marsinah bawa yang syarikat warna hijau, ada yang bawa warna merah. Tapi Aina bawa yang warna kuning. Warna kuning. Motor dia pun warna kuning juga. Ya, betul. Motor dia kan bukan kaleng-kaleng motor. Betul. Okey, jadi nak ceritalah macam pengalaman ni kan. Pernah tak macam sewaktu menghantar tu tiba-tiba cuaca tak menentu, hujan ke, ribut petir dan sebagainya. Apa yang pernah dirasai oleh Marsinah? Okey, sebagai rider semua tu pernah rasalah. Cuaca panas tu dah tentu. Yang paling suka adalah cuaca hujan lah. Kalau hujan ni memang susahlah kita nak bergerak kan. Tapi kita sentiasa mendapat kerjasama daripada pelanggan. Kalau hujan kita boleh delay order tu, inform pelanggan, inform customer dengan bagi tahu minta maaf lambat sampai kan. So far customer pun faham dengan situasi yang kita alami kan. Dengan keadaan cuaca yang tak menentu kan. Sebab dekat apps pun boleh hantar mesej kan. Kita boleh call ataupun kita boleh chat customer lah dengan cara macam tu. Okey, pernah tak dapat customer yang macam susahnya nak deal dengan customer ni macam banyak songeh So far belum lagi lah. Customer sentiasa memahami kerja kita macam mana kan. Tak ada yang orang kata tak memahami, tak faham lah langsung kan, sebab dia pun tahu kan situasi cuaca. Okey. Kalau diikutkan juga pihak kerajaan pun sentiasa mengajak golongan muda, golongan belia yang sedang mencari pekerjaan ni untuk macam join lah ataupun sertai perkhidmatan penghantaran makanan ni. Kita nak tahulah juga kan kalau macam purata pendapatan tu ataupun income tu kalau sehari tu ataupun satu penghantaran tu berapa agak-agak boleh diperoleh oleh mereka yang menjadi food rider delivery? Depends juga. Kita pun nak reveal pun tak boleh sebenarnya. Kan, tapi ikut kepada kerajinan sebenarnya. Kalau kita rajin untuk ambil order, alhamdulillah boleh dapat dalam 100 hari. Possible lah orang cakap. Dia depends pada kita punya kerajinan, dan kalau kita malas pun still boleh dapat juga sebenarnya. Depends pada kita lah. Depends pada order. Pada macam banyak mana yang kita buat, banyak tu yang kita dapat. Berapa sehari tu berapa jam kita bekerja dan berapa order yang kita boleh buat.
Yalah, kalau macam saya sendiri secara peribadi, kalau selalu saya buat order tu, kalau dalam range tu RM3 ke RM6 atau RM8 dia punya charge delivery tu kan. Jadi macam mana charge delivery tu ditentukan untuk menghantar makanan pada customer? Kalau pada saya, charge delivery itu mengikut kilometer yang kita hantar. Okay. Betul. Lagi jauh, lagi jauh, lagi dapat lagi banyak. Tapi ada juga yang macam boleh redeem kupon, boleh dapat free delivery kan. Macam mana kita? Ya, itu sebab free delivery itu ditanggung oleh pihak syarikat lah. Yang kita mesti dapat kita punya income lah sebab kita based on kilometer. Kalau kita jauh sanggup kita pergi, kita boleh dapat. Okey. Tadi kan masa kita borak-borak tadi katanya bukan setakat hantar makanan. Ada yang order untuk tolong tolak motor pun ada. Ya, betul. Apa pengalaman macam tu? Ya, itu memang orang kata kelakar lah sebab pada awalnya dia buat pesanan untuk hantar barang. So bila dah sampai, dia cakap sebenarnya saya nak minta tolong tolak motor. Jadi saya terkejut, dia pun terkejut. Salah satu dia terkejut sebab dia tengok saya wanita. So dia macam, alamak, aku nak suruh dia tolak motor ni. Macam mana kan? So saya pun tolak lah. Dia pun tolak, saya pun tolak. Tapi dia macam sesuatu yang experience yang kelakar lah bagi kita. Tak sangka pula ada juga customer macam ni kan. Tapi benda itu kita sama-sama fun lah. Bagi saya seronok lah dapat pengalaman macam tu. Okey, dapatlah juga macam pengalaman yang berbeza ya, kan. Betul. Selain daripada hantar makanan yang sudah siap dimasak, ada ke macam customer atau pelanggan yang minta macam barang-barang makanan basah atau barang-barang makanan kering untuk dihantar? Kalau itu company akan memenuhilah permintaan pelanggan. Kita ada sediakan daripada selain daripada makanan, kita ada sediakan lain-lain perkhidmatan lah selain daripada macam perkhidmatan mat kan untuk customer beli barangan daripada supermarket. Kita pergi collect ke supermarket dan kita ambil hantar ke customer. Macam jadi personal shopper lah ni kan. Beli barang lepas tu hantar pada customer order juga melalui application. Dah siap dia bungkus, lepas tu baru hantar. Okey, dah 3 tahun Masina dalam bidang penghantaran makanan ni, dah mungkin 2-3 kali bulan Ramadan yang dilalui oleh Masina sendiri. Selalunya lah pada bulan puasa atau bulan Ramadan ni, apa yang paling mencabar sekali, khususnya bila nak hantar waktu nak berbuka tu, memang peak hour lah orang kata. Apa macam yang paling mencabar sekali? Paling mencabar dah tentulah waktu lunch, waktu tengah hari, dalam keadaan yang panas dan rushing jugalah, time peak hour. Selalunya pesanan akan meningkat dan setiap pesanan tu akan dapat double atau triple order. Dalam masa nak menunggu order, ada order lain? Ada order lain. Kena tunggu order lain dan rushing untuk hantar order tersebut. Sama juga kalau macam time nak berbuka kan, dalam pukul 6 ke 7 malam kan. Tu terpaksa kita bekerja sikitlah untuk. Tapi dalam pada masa yang sama kena alert lah tentang keselamatan keselamatan kita juga. Masa Masina nak hantar makanan berbuka tu, Masina sendiri berbuka bagaimana? Kita pun sempat jugalah kita berhenti sekejap untuk berbuka sebelum hantar makanan atau lepas kita hantar. Kalau untuk Masina sendiri, kalau untuk had penghantaran sampai 2 pagi difahamkan dahulunya. Adakah yang dalam siri-siri ataupun sebelum ni, bulan Ramadan sebelum ini, Masina pernah menghantar mungkin jam 2 pagi, 1 pagi makanan sewaktu bulan Ramadan untuk sahur ke mungkin? Kalau paling lambat pun saya sampai pukul 1 pagi je saya bekerja. Untuk makanan sahur. Tu still pun ada permintaan lagi lah. Itulah rakyat Malaysia memang suka makan. Suka makan. Tak dinafikan. Aina Azri, ini orang kata disebabkan sifat manusia yang tidak boleh berpisah dengan makanan. Makanan itu adalah sesuatu yang menjadi keutamaan dan juga kepentingan. Khususnya rakyat Malaysia juga memang banyak pilihan makanan. Jadi ini orang kata menguntungkan untuk perniagaan penghantaran makanan ini. Bagi anda macam mana untuk perniagaan penghantaran makanan? Sebabkan orang Malaysia ni suka makan dan kita ni jadi satu peluang untuk kita lah sebagai penghantar makanan untuk rebut orang kata peluang yang penghantar makanan ini boleh jadi satu income yang bagus lah. Sebab bila orang order kita boleh hantar. Bila orang nak makan kita
ada di sana untuk menghantarlah, membantu mereka. Dan kami wajar untuk dianggap sebagai frontliner juga. Ya, betul. Terutama dia waktu PKP ni kan. So memang best lah orang cakap. Ambillah peluang ni, siapa-siapa nak jadi penghantar makanan, terutamanya wanita. Okey, peluang terbuka luas. Peluang terbuka luas. Kalau nak pakai baju warna hijau ke, merah ke, kuning pun boleh. Boleh, tak masalah. Okey, untuk ni rider yang memakai baju warna kuning ni, ada yang tanya permintaan ni. Untuk sahur ada hantar makanan ke? Buat masa sekarang ni memang kita open sebab apps memang 24 jam. Kita tak ada halangan. Tapi depends kepada restoran lah. Kalau restoran buka dan kami sedia berkhidmat lah. Okey. Tapi rider ada ke kalau macam lepas pukul 2 pagi? Depends. Kalau masih ada yang menjaga, why not? Macam kalau saya sendiri pun, kalau kita sanggup untuk menghantar, tak ada masalah. Sebab kita memang apps tu terbuka, dia 24 jam terbuka. Okey. Sekarang ni kan kita dah ada inisiatif Perkeso untuk memberi perlindungan, keselamatan dan sebagainya. Bagaimana sambutan untuk rider-rider terhadap inisiatif Perkeso? Kalau macam saya sendiri, memang saya ambil lah SPS Lindung yang government bagi memang 100% caruman. Saya rasa tak silap saya RM288.30 setahun. Dan dia inisiatif yang bagus untuk kita ambil sebab at least untuk SPS Lindung ni bagi orang bekerja sendiri, terutamanya rider, memang eloklah sebab dia ada banyak orang kata faedah, hilang upaya, cacat kekal dan sebagainya. So saya memang ambil peluang tu. Dan permohonan ni senang je, hantar IC, ada lesen dan juga kita punya salinan bekerja dekat syarikat penghantar lah. Dan kita boleh terus apply. Okey, itu belakang tu motor Masinah tu lawa motor dia. Okey, Masinah sendiri, untuk ucapan mungkin untuk sahabat-sahabat Masinah sendiri, apakah mungkin harapan kepada sahabat-sahabat yang dari golongan wanita sendiri, kalau ada rasa nak cuba, ada peluang tu, mungkin boleh join? Apa ucapan? Okey, pertama sekali sebagai seorang rider dan sebagai seorang penghantar makanan, untuk customer, terima kasihlah kerana menggunakan perkhidmatan kami. Tanpa anda, tak adalah kami kan. Kita saling memerlukanlah antara satu sama lain. Maknanya kalau ada macam terlebih terkurang tu, kita ikut budi bicara lah. Ya, betul. Kita tolak ansur lah. Aina sendiri, ucapan Aina? Saya memang berterima kasihlah kepada mereka yang memang sentiasa menyokong kami, rider, terutamanya rider wanita. Memang kalau kita pergi hantar pun, mereka sangat macam sukalah dengan kami rider-rider wanita ni. Dan saya galakkan kepada siapa-siapa yang nak join, sebahagian daripada kami rider-rider wanita, memang kita alu-alukan sebab tak banyak tapi ada. Okey, kalau nak boleh muat turun aplikasinya itu, sama ada yang berbaju kuning ataupun berbaju hijau ataupun yang berwarna merah, tidak kira itu pilihan anda. Terima kasih diucapkan kepada Masinah, terima kasih kepada Aina untuk bersama dengan kami. Kita doakan yang terbaik, selamat maju jaya dan juga berhati-hati di jalan raya dan juga berhati-hati sewaktu pandemik ini, insya-Allah. Kita nak juga